Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 380 kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 17,784 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya maklumkan daripada kes tersebut, 374 adalah kes tempatan, manakala 6 kes import. 1,527 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 49 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 16,155. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 22.6%. Sehingga 5 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin 94.9%. Untuk dua dos vaksin 94%, sementara 42.3% bagi penerima 3 dos vaksin. Dalam pada itu, 3 denda kompaun dikeluarkan bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari pukul 12.30 malam hingga 4 pagi. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Lamunin Daerah Tutong direkakan secara pandu lalu di Balai Raya Kampung Lamunin Daerah Tutong. Pengundian secara pandu lalu menggunakan kaedah tablet dan kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK telah bermula pada 4 Februari lalu. Berucap pada majlis tersebut, Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong berkata, sistem e-undi PMKK yang diguna pakai akan dapat menggalakkan semua lapisan masyarakat dan penduduk kampung yang berumur 18 tahun ke atas untuk turut serta mendaftar dan mengundi calon yang bertanding. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan tersebut ialah Awang Muhammad Jaafar bin Haji Tinggal, berumur 55 tahun. 280 telah mengundi bersetuju, manakala 4 mengundi tidak bersetuju. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Beberapa program disusun bagi Expo Pengajian Tinggi kali ke-7 yang diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi seperti webinar dan institusi pendidikan dan persatuan tempatan secara dalam talian menerusi aplikasi Zoom. Antaranya tata cara permohonan sistem pusat kemasukan ke pengajian tinggi atau HIKAS, peluang tawaran beasiswa dan program baharu yang diperkenalkan oleh institusi pengajian tinggi. Sejak Sabtu lalu, seramai 1,472 orang menyertainya secara maya. Expo ini juga diadakan dengan fokus utama untuk menjadi pusat informasi sehenti, iaitu One Stop Information Center bagi pengajian tinggi yang akan menyatukan semua institusi pengajian pasca menengah, institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta agensi-agensi sektor pendidikan dalam negeri yang berkaitan di bawah satu platform bagi memberikan gambaran mengenai landscape pengajian tinggi yang terdapat di negara ini. Expo Pengajian Tinggi diadakan secara dalam talian sehingga 11 Februari dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Orang ramai berhasrat untuk menyertai Expo boleh membuat pendaftaran secara dalam talian melalui portal Expo Pengajian Tinggi di https://heexpo.moi.gov.pn. Expo ini adalah dibukakan kepada orang awam, khususnya bagi lepasan menengah dan pra-universiti
iaitu lepasan Brunei GCE O-Level dan A-Level ataupun kelulusan yang sebanding dengannya, yang berhasrat untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lagi, dan juga ia dibukakan untuk bagi mereka yang ingin mengembangkan kemahiran secara upskilling, iaitu meningkatkan kemahiran yang ada, dan juga reskilling, mempelajari kemahiran yang baru. Pelbagai aktiviti diadakan semasa Hari Terbuka Kolej Perniagaan Laksmana LCB untuk memulakan pengambilan baharu dan mengalu-alukan pendaftaran pelajar baharu serta yang kembali bagi pengambilan bulan Februari dan Mac. Antara aktiviti yang diadakan ialah permainan, pameran, tunjuk cara memasak dan aktiviti mengenai kursus yang ditawarkan oleh LCB. Hari terbuka ini bertujuan untuk membolehkan orang ramai melihat kemudahan yang disediakan di kolej berkenaan dan memberi peluang kepada bakal usahawan muda untuk menjadi sebahagian daripada pusat inkubasi kolej. Ia juga diharap memberi inspirasi kepada pelajar untuk mencapai kemahiran pembangunan akademik serta peribadi bagi persekitaran kerja. Seramai 70 orang pelajar terdiri daripada anak-anak yatim dan orang kurang berkemampuan terpilih mengikuti tuisyen percuma program curahan ilmu pada tahun ini. Majlis taklimat program berkenaan diadakan secara maya kemarin. Taklimat antara lain bertujuan bagi sesi suai kenal dengan ibu bapa dan penjaga pelajar terpilih serta menerangkan mengenai pelaksanaan dan persediaan semasa menduduki kelas yang ditetapkan. Program dikendalikan oleh Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara RPN Pancur Mengkubau dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Tahun ini merupakan tahun kelima program curahan ilmu dilaksanakan, manakala pembelajaran program akan bermula pada 13 Februari ini.